Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam maju Johor. Saya Muhammad Rizman bin Rosli, merupakan ahli Dewan Muda Johor. Bersama-sama kita pada hari ini orang yang tak asing lagi di negeri Johor, Yang Berhormat Tok Pandak bin Ahmad, merupakan Adun Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Iskandar. Jadi apa khabar Tok Pandak? Alhamdulillah, Man. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya dapat berjumpa dengan Dewan Muda ni yang berkarisma. Okey, jadi Tok Pandak, kita pada pagi ini berada di satu program Dewan Muda Johor. Segmen namanya Hello YB, edisi Belanjawan Johor 2024. Jadi Tok Pandak, macam mana persiapan apa nak sepanjang Dewan ni berlangsung? Kita mengamati belanjawan yang dibentang oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar. Banyak aspek kan. Tentu sebagai adun kita memikirkan bahawa bagaimana nak menjelaskan kepada rakyat dan persediaan kita di atas bajet-bajet yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar. Khasnya dalam kawasan DUN yang terlibat. Jadi sudah semestinya kita penyebaran maklumat itu penting kepada masyarakat ataupun penduduk bahawa bajet yang dibentangkan ni adalah bajet yang baik untuk kesihatan rakyat. Baik, jadi Tok Pandak pun dah cerita berkenaan dengan persiapan Tok Pandak sendiri, macam mana nak bersedia untuk Dewan pada kali ini. Jadi Tok, kita nak pergi pada soalan yang pertama lah. Kita semua sedia maklum, tahun 2026 nanti Yang Amat Berhormat Menteri Besar dah mengumumkan yang tahun 2026 tu adalah tahun melawat negeri Johor. Pada masa yang sama, Yang Amat Berhormat juga ada mengumumkan inisiatif penambahbaikan infrastruktur pelancongan di Kampung Sungai Melayu sebanyak 12.2 juta ringgit Malaysia. Secara terperincinya, apakah infrastruktur yang akan dilakukan di Kampung Sungai Melayu itu sendiri dan apa pandangan Tok Pandak sendiri mengenai bajet peruntukan ini? Alhamdulillah, Saudara Zaman. Pertama saya syukur dan mengucap terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Besar yang begitu prihatin tentang pelancongan di peringkat negeri Johor. Apatah lagi kita nak menyambut Tahun Melawat Malaysia, Tahun Melawat Johor pada 2026. Kita menjangkakan 12 juta kita punya sasaran dan target kerajaan di bawah pimpinan Yang Berhormat Menteri Besar. Dan sudah tentu Sungai Melayu salah satu kawasan pelancongan kampung tradisional yang perlu didevelopkan, perlu dibantu dengan infrastruktur dan sebagainya. Dan ekoran daripada pengumuman Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebanyak RM 12.2 juta ni, kita dah berbincang dengan pihak pelaksana. Kemungkinan besar pelaksananya adalah Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, IRDA, JRC, Motek dan sebagainya. Dan kita dah merangka, Man, daripada 12 juta itu penambahbaikan keseluruhan kampung. Kampung ni tak besar, seorang mereka je. Tetapi setelah digazetkan sebagai eko pelancongan, sudah tentu kita nak menambahbaikkan lagi supaya kita dapat menarik lagi beberapa ramai pelancong-pelancong luar negara datang ke Sungai Melayu menikmati suasana alam di sana. Sungai Melayu ni, Man, kampung tradisional keseluruhannya nelayan. Tetapi kita dah upgrade kan menjadi kampung tradisional eko pelancongan yang berlandaskan air dan bakar-bakar fauna yang ada di sana. Jadi 12 juta ni, Man, kita dah buat, kita dah siap dah. Bila pengumuman diumumkan, kita siap apa yang kita akan lakukan dengan 12 juta tu. 12.2 juta ni. Kita dah melangkah dah 3 pasar. Dalam masa 3 tahun ni nak menyambut kepada 2 pasar, kita akan lengkap prasarana. Contoh, mana sekarang kita dah buat di Sungai Melayu dah upgrade dah. Jalan-jalan dalam kampung tu dah di interlocking kan jalannya supaya menarik. Kemudian next year ni kita dah ada merancang pintu gerbang. Gerbang salam nama dia. Sempena dengan Assalamualaikum kan. Jadi orang datang tengok, cantik macam dan sebagainya. menyapa lah. Kemudian kita menyediakan voting untuk pelancongan jeti voting. Jeti batu yang sempurna. Dan kita tambah lagi penambahan dari segi infradesanya, walkway sekeliling kampung.
Kemudian kita menaikkan taraf gerai makan yang ada di kampung Sungai Melayu. Yang sekarang Sungai Melayu kan, kalau you all pergi semua, Sungai Melayu dikaitkan dengan asam pedas ikan semilang. Nanti bolehlah datang Sungai Melayu lepas ni. Kemudian di sekitarannya kita naikkan satu nama Menara Tinjau. Menara Tinjau, maknanya kita boleh nampak Singapura, Cycling dan kawasan sekitarnya. Kerana kawasan ni juga kawasan bird watching, pengejaran burung-burung. Kalau bulan 12 ni dah hingga bulan 12 ni dah ada pengejaran burung-burung dunia singgah di kampung Sungai Melayu, dan ini boleh menarikkan pelancongan datang. Di samping itu kita buat aktiviti boat ride, menyusuri sungai, dan aktiviti berkayak dan sebagainya. Dan kita akan jadikan Inap Desa salah satu tarikan juga dengan peruntukan yang ada. Dan insyaAllah mungkin peruntukan mungkin bertambah untuk lebih mencantikkan lagi supaya harapan MB ni, Menteri Besarnya saya tengok dia berfokus umum habis kita dia tak nak macam tu. Dia nak continue, move forward. Kalau saya cakap jalan terus lah mana projek tu terus dan menjadi pilot project kampung tradisional yang berhampiran dengan pusat pentadbiran dan kawasan yang begitu membangun di Sultan Johor ni. Jadi Tok Pandak ada menceritakan lah, antaranya mencantikkan lagi laluan dekat kampung-kampung Melayu. Penyediaan landscape. Penyediaan landscape, ada gerbang salam di depan kampung Melayu untuk menyambut pelancong-pelancong datang ke kampung Sungai Melayu lah. Jadi Tok Pandak, saya nak sentuh pada soalan yang kedua. Orang muda Johor sentiasa menjadi perhatian Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, dan pada masa yang sama dalam Belanjawan 2024 pada kali ini ada menyatakan strategi untuk membina dan menaik taraf pusat rekreasi dan sukan. Secara terperincinya, Kerajaan Negeri Johor ada memberikan peruntukan sebanyak RM3 juta bagi membangunkan 5 gelanggang futsal dengan spesifikasi FIFA di Iskandar Puteri, RM4.5 juta bagi menaik taraf dataran dan padang dataran Iskandar Puteri. Jadi pada pendapat Tok Pandak sendiri selaku ahli Dewan Undangan Negeri di kawasan Kotak Iskandar ni lah, jadi apa pendapat Tok Pandak sendiri mengenai inisiatif yang diumumkan ni? Alhamdulillah, di bawah kepimpinan Yang Amat Datuk Menteri Besar ni, dia nak menjadikan orang muda ni sebagai pemangkin kepada pembangunan di masa akan datang atau pelapis kepada pemimpin. Dan inisiatif yang Rizman cerita tadi ni dari segi pembinaan 5 gelanggang bertaraf FIFA, sudah tentu bila cerita tentang pembangunan futsal, bola, orang akan teringat dia punya ikon dia Duli Yang Mulia Tengku Mahkota Johor. Betul. Sinonim dia JDT. JDT sekarang kalau kita keluar daripada Johor, kita tak malu buat Johor ke, luar negara ke, Southeast Asia ke, Asia Tenggara ke, kita rasa bangga sebagai anak Johor. Betul. Kerana pembangunan sukannya dan sebagainya. Sebab itulah di bawah kerajaan ini, terima kasih kepada YB Harry memilih Iskandar Puteri untuk membina gelanggang dan pusat rekreasi dan sebagainya. Dan ini boleh menarik supaya kita boleh buat penganjuran pertandingan antarabangsa. Betul. Bukan sahaja seperingkat lokal, kita jadi global, global dan lokal dan international. Dan kita jadikan anak muda ni proud, bangga bila kita berada di negeri Johor. Khasnya di kawasan Iskandar Puteri ni, kawasan walaupun penuh dengan pembangunan, kita tidak lupa dengan modal insan, seperti rakan muda ni lah, orang-orang muda sebagai. Dan kita ada lagi satu TMYC yang akan dibuat di Kota Iskandar yang melibatkan 60 juta. Itu lagi mencakupi semua aspek. Inilah kita nak narik orang muda supaya orang muda rasa mereka ni dihargai dan disantuni. Taklah kata orang kita hanya kerajaan Johor ni membangun dari segi aspek pembangunan saja. Tapi modal insan kita seiringkan, seimbangkan. Jadi dengan adanya rekreasi di dataran Iskandar Puteri sebagaimana, banyak event-event yang kita akan boleh lakukan. Seperti perhimpunan belia contohnya. Ataupun sekarang ni di Iskandar Puteri juga kita ada nanti ada satu kawasan di bawah MBIP Itari, di bawah Petronas, anjuran Cup Freak.
Oh. Ini daripada percampuran dan idea Yang Amat Menteri Besar dan Yang Mulia Tengku Ismail digarapkan kepada pimpinan dan JSC yang ada dalam kawasan Iskandar Puteri ini. Kita serulah pada orang muda menyambut bagaimana mempersiapkan diri ke arah pembangunan sukan dan pembangunan modal insan yang kita lihat nanti orang muda Johor direspek, dihargai, dihormati oleh masyarakat luar Johor. Baik, jadi tadi Tok Pandak dah menyentuh berkenaan dengan pelbagai fasiliti. Nak ada cup priknya lah, kemudian ada gelanggang futsal bertaraf FIFA, kemudian dataran. Ni semua adalah untuk menarik orang-orang muda Johor di Iskandar Puteri itu, terutama di Iskandar Puteri itu sendirilah. Jadi saya pergi kepada soalan yang terakhir, Tok. Ya. Jadi secara keseluruhannya Yang Amat Berhormat Menteri Besar dah membentangkan daripada pelbagai aspek lah, sangat-sangat inklusif. Jadi untuk belanjawan Johor 2024 ni, jadi apa pandangan serta komen Tok Pandak sendiri mengenai pembentangan belanjawan Johor 2024 pada kali ini? Belanjawan Johor 2024 Iman, dia punya teks dia memacu pembangunan, mencehterakan rakyat. Dari segi Yang Amat Menteri Besar menitikkan keperluan rakyat. Hingga kan di samping bantuan-bantuan kepada fizikal, pendidikan, pelancongan dan sebagainya, dia pun tak lupa kepada kaki tangan kerajaan yang betul-betul lumuh menaikkan, melaksanakan bagaimana nak membangun ekonomi pembangunan negeri Johor. Sampaikan 2 bulan bonus 2 bulan gaji diberikan kepada anggota-anggota kerajaan. Dan ini merupakan satu penghormatan yang amat tinggi kepada agensi pelaksana khasnya staf ataupun anggota kerajaan, pejabat awam kerajaan di negeri Johor. Dan saya lihat juga bajet ni bajet surplus. Bajet yang saya rasa mencakupi semua aspek. Dari segi siasahnya, dari segi fizikalnya. Siasah maksud saya ni dari segi keagamaannya, bantuan kepada sekolah-sekolah agama, dan yang pentingnya kita nak menuju ke negara maju 2030 ni, pencapaian rangkaian internet secara menyeluruh. Taklah nanti di Kota Iskandar je, di Kampung Sungai Melayu carian internetnya nak menarik pelancong, nak WhatsApp, nak apa tak dapat. Ataupun di kampung orang asli contoh, ataupun di bandar-bandar yang mempunyai high ref, bangunan yang tinggi, kadang-kadang capaian internetnya kurang. Jadi ini adalah satu pengumuman yang amat baik memastikan bahawa kita dalam zaman pendigitalan. Semua pembelian melalui online. Kalau internet tak bagus, carian internet tak berbaik, bagaimana kita nak menuju ke negara maju? Betul. Kemudian dalam aspek jalinan rangkaian jalan raya hubungan. Dan saya sendiri sebagai ahli kota Iskandar amat menyokong penuh di atas kita nak supaya menyegerakan HSR, LRT menghubungkan di kalangan The Greatest Johor, 4 rangkaian PBT yang ada di sini. Dan yang amat membanggakan saya SEZ dan FEZ yang Special Financial Zone, Special Economic Zone, yang mana berpusat di Kota Iskandar. Dan ini akan menambahkan peluang pekerjaan. Hari semalam kita yang launch satu projek e-base Sunway, 8 bilion GDR bilion di-invest di kawasan Kota Iskandar ni, dan akan menampung seramai 13,000 pekerja. Ini peluang yang ada khasnya pada orang muda. Betul. Dia punya high skillnya, profesionalnya, buruhnya, dan bajet ni saya ingat bajet yang terbaik lah. Supaya bagaimana kita laksanakan bajet ini dapat memberi manfaat kesejahteraan rakyat yang berpandu kepada tema pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar. Ini adalah satu bajet yang amat baik lah. Baik, Tok Pandak dah menyentuh soal ada FEZ, Financial Economic Zone di kawasan Kota Iskandar itu sendiri. Kemudian banyaklah yang Amat Berhormat sentuh berkenaan dengan pembangunan orang muda itu sendiri, nak membina banyak peluang pekerjaan.
terutama di kawasan Kota Iskandar itu sendirilah. Jadi terima kasih YB Tok Pandak kerana sudi bersama-sama dengan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Terima kasih YB. Sama-sama, Man.